warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton dan pendengar podcast Borak Bisnes. Okey, kepada sesiapa yang para penonton dan pendengar yang tak pernah dengar nama Borak Bisnes Podcast ini, Borak Bisnes Podcast merupakan satu program lah yang mana kita akan membincangkan banyak topik berkaitan dengan topik-topik bisnes dan juga topik keusahawanan. Dan insyaAllah untuk episod kali ini, kita sangat bertuah dan sangat bersyukur kerana kesudian seorang tetamu jemputan yang hebat dalam bidangnya, tidak kurang juga handsome-nya, iaitu Tuan Zul Syahmi, yang akan berkongsi dan berborak lah tentang dunia perniagaan, dunia corporate, spesifik kepada topik berkaitan dengan agreement dalam perniagaan. Jadi seperti yang kita sedia maklum lah, dunia perniagaan ni kalau tengok dekat drama TV3, banyak yang indahnya kalau tengok kat drama TV3 lah. Pekerja sampai ratusan ribu kan, projek berbilion-bilion kan. Tapi secara realitinya, bila cakap tentang dunia keusahawanan ni, semuanya tak semudah yang disangka lah, tak seindah yang disangka. Lebih-lebih lagi ada di kalangan kita yang mungkin ada pecah amanah dalam sesama ahli rakan kongsi. Ada yang mungkin tidak menjalankan tanggungjawab yang baik dan akhirnya bisnes tu berpecah. Ada orang kata macam-macam lah, orang kata situasi tikam belakang dan sebagainya, yang menjadikan dunia bisnes ni pada saya menarik lah kot. Dan mungkin insyaAllah Tuan Zul Syahmi akan menceritakan serba banyak lah saya rasa tentang topik seperti ini. Jadi sebelum apa-apa, kita minta Tuan Zul perkenalkan dirilah serba sedikit. Baik, terima kasih kepada Tuan Nazirul Haziq daripada Has Production yang telah menjemput saya ke Borak Bisnes pada hari ini. Saya Zul Syahmi Husaini bin Kamarul Zaman, seorang peguam bela dan peguam cara dan peguam syari'i sebagai rakan kongsi di Tetuan Hafiz Zubi & Co, berpangkalan di Bangi. Dan saya graduan daripada UIA, double degree Law Civil dan Law Syariah. Dan kini sudah beramal selama 7 tahun sebagai peguam. Wow. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan membincangkan mengenai kepentingan agreement dan apa yang berkaitan dengan agreement. Memang dari kecil minat jadi lawyer ke macam mana? Daripada kecil tu banyak berbahas lah, maksudnya banyak kita mempersoalkan. Budak debate ke? Budak debate? Ya. Oh, budak debate rupanya. Ada menang apa-apa ke? Piala Perdana Menteri? Menang tu tak lah, tapi masuk pertandingan je lah. Okay, biasanya kalau tengok dekat sekolah saya pun ramailah budak-budak debate yang jadi peguam kan. Berbalik kepada topik kita pada hari ini. Tuan Zul boleh untuk tengok saya ikut ni, tak semestinya ikut kamera. Tak semestinya tengok kamera. Okey, berkaitan dengan partnership agreement ni, biasanya usahawan-usahawan baru lah yang nak buat bisnes bersama-sama. Kalau buat seorang ni senang cerita, dia seorang. Tapi kadang-kadang bila nak mula buat bisnes ni, ada orang yang mungkin kurang resources dia, kurang kemahiran. Jadi dia berpartner lah. Dan biasanya nak buat agreement partnership ni merupakan antara benda yang paling last sekali lah dia buat. Kan? Biasanya dia cerita tentang nak buat kerja apa. Kan? Nak buat agreement ni boleh kata last sekali. Benda yang dia orang tak titik beratkan lah biasanya lah. Ada tak kes-kes menarik yang mungkin Tuan boleh share tentang partnership agreement ni sebelum kita bergerak kepada soalan yang lebih teknikal lah? Ya, terima kasih kepada Tuan Nazirul. Jadi pertamanya kita perlu nyatakanlah bahawa sebenarnya agreement ni sangat penting. Jadi apabila kita ada agreement, dia akan melindungi kita daripada apa-apa masalah kemudian hari. Sebab kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita percaya semua percaya, tapi kita tak mempersiapkan diri kita kalau berlaku apa yang kita
tak ingini. Jadi memang bagus bila kita buat bisnes ada lebih daripada satu kepala, jadi lebih mantap bisnes kita. Tapi kita perlu juga protect dan safeguard diri kita untuk apa-apa masalah yang akan berlaku. Jadi kita boleh meminimalkan risiko. Jadi bila pihak-pihak rakan kongsi semua dia menandatangani perjanjian, itu akan membuatkan dari segi mindset sudah ada. Maksudnya kita perlu buat betul-betul lah bisnes ni dan perlu jaga betul-betul bisnes ni. Jadi itu ada kepentingan, itu salah satu kepentingannya lah di dalam agreement. Dan di antara kes-kes yang berlaku ialah masalah orang Melayu ialah apabila tak buat agreement. Jadi bila kita nak bawa masuk ke mahkamah, kita perlukan bukti-bukti. Jadi hakim macam mana dia nak memutuskan bila tak ada bukti? Jadi bukti apa yang dia boleh pakai? Ada dengan WhatsApp ke, dengan Telegram ke? Tapi kadang-kadang WhatsApp pun kadang-kadang dia boleh hilang. Dan juga bila dia hilang, kita tak boleh nak retrieve balik. Jadi dan kita boleh interpret macam-macam. Ni sebenarnya kita maksudkan begini-begini perkataan dalam WhatsApp ni, conversation ni. Jadi tak ada benda yang definite. So benda yang bila kita dah masukkan dalam agreement secara bertulis, secara proper, jadi itu akan lebih jelas di antara pihak-pihak apa sebenarnya intipati perjanjian kita. Okey. Bila cakap tentang okey, biasanya kalau cakap pasal katalah kontrak kerja pun kira sebagai agreement kan. Kalau tak buat kontrak kerja, kita boleh refer kepada akta. Kalau tak silap saya lah. Mungkin kalau bab-bab perniagaan partnership ni apa semua, ada ke benda-benda yang kalau contoh tak ada agreement, dia boleh rujuk kepada set of peraturan tertentu ke, undang-undang tertentu ke, ada ke benda-benda macam tu? Ya. Kalau partnership agreement, kita ada Partnership Act, Akta Perkongsian. Dan kalau di antara pekerja dan majikan, kita ada Akta Kerja, Employment Act. Tapi selain daripada Partnership Act, kita ada juga Contract Act, Akta Kontrak. So apa-apa masalah kontrak, masalah perjanjian yang melibatkan kontrak ini kita boleh rujuk balik kepada akta kontrak. Cuma ada perkara-perkara yang perlu diperhalusi di dalam perjanjian perkongsian di antara rakan-rakan kongsi. Sebab kadang-kadang tak ada dinyatakan di dalam Partnership Act dan di dalam Contract Act. Jadi sebagai contoh, di antara apakah sebenarnya role tanggungjawab di antara rakan kongsi? Rakan kongsi mana yang akan menjaga, yang akan jadi COO, yang bertanggungjawab untuk operation day to day? Rakan kongsi mana yang akan bertanggungjawab untuk deal dengan manufacturer, untuk deal dengan orang luar? Rakan kongsi mana yang akan letak duit, yang akan letak capital? Jadi semua ni perlu dinyatakan dalam perjanjian perkongsian. Sebab kalau kita tak nyatakan, jadi siapa yang memiliki kontrol ke atas partnership tu, dan siapakah yang mempunyai percentage pemilikan yang paling besar dalam perkongsian tu. Jadi semua tu perlu dinyatakan. Jadi dan penting juga untuk kalau kita di antara rakan kongsi dia nak keluar daripada partnership, ataupun rakan kongsi ada yang sakit, ada yang sakit teruk dan tak boleh bangun, koma ataupun mati. Jadi macam mana dari segi nanti partnership tu akan bungkus tak kalau salah satu rakan kongsi mati? Jadi macam mana cara untuk diberikan? Jadi sepatutnya dinyatakan dalam perjanjian perkongsian tu, dia akan rakan kongsi yang ada akan membeli bahagian peratusan yang dimiliki oleh rakan kongsi yang mati. Jadi benda-benda ni adalah pentinglah di antara rakan kongsi untuk nyatakan dalam perjanjian. Okey, sebelum kita go further dalam bahagian kedua nanti, mungkin boleh share dulu jenis-jenis partnership agreement yang ada. Still ada
jenis-jenis dia ke ataupun macam mana? Boleh share dekat situ, dan bagaimana pihak-pihak boleh melindungi diri mereka tu lah. Ya, baik. Jadi biasanya partnership ini kita daftarkan dengan SSM di bawah enterprise. Enterprise sama seperti sole proprietorship, pemilikan tunggal. Jadi disebabkan pendaftarannya sama sebagai enterprise, cuma dia berkongsi. Jadi dari segi implikasi untuk pembayaran cukai itu kena kepada setiap rakan kongsi secara individu, secara personal kena bayar cukai income tax. Tapi itu adalah perkongsian di bawah SSM sebagai enterprise. Tapi ada satu lagi perkongsian iaitu LLP, Limited Liability Partnership, ataupun PLT, perkongsian liability terhad. Jadi ini adalah satu jenis perkongsian yang berbeza, sebab kalau yang perkongsian yang pertama, kedua-dua rakan kongsi ataupun semua rakan kongsi itu akan menanggung liability yang sama. Kalau ada hutang, kalau A berhutang, maka B pun terpalit sama. Kalau A ada kes mahkamah, ada perintah mahkamah ke atas A, maka B pun terpalit sama. So perlu bayar jumlah yang sama. Tapi kalau perkongsian liability terhad ataupun limited liability partnership ini, dia akan menjaga liability pihak-pihak, dan kalau satu pihak sahaja yang berhutang, dia sahajalah yang menanggung. Tapi ada implikasi cukai yang berbeza juga. Dan ada implikasi dari segi untuk update, audit dan sebagainya adalah berbeza di antara jenis-jenis perkongsian ini. So walaupun kalau macam Sendirian Berhad macam mana? Sendirian Berhad ini berbeza daripada partnership. Sendirian Berhad ini dia ada pemegang saham dan dia ada pengarah. Jadi kalau Sendirian Berhad ini dia ada perbezaan di antara pengarah dan pemegang saham. Jadi pengarah tu dia akan run the company, tapi pemegang saham ni dia boleh jadi pihak yang letakkan capital sahaja, dan dia tunggu untuk dapat dividen ataupun profit. Tapi pada masa yang sama pemegang saham juga boleh menjadi pengarah, director. Jadi bergantung kepada cara yang dinyatakan di dalam shareholders agreement, tanggungjawab yang dinyatakan. Cuma berbalik kepada partnership agreement tadi, sebenarnya ada juga yang orang kita panggil sebagai partner. Kita buat partner, tapi sebenarnya dia adalah JV agreement. Dia adalah satu joint venture. Joint venture ni dia boleh jadi antara company, di antara satu company A dengan company B. Jadi dia buat satu joint venture, buat agreement joint venture mengenai apakah tanggungjawab pihak masing-masing. Dan pada masa yang sama ada juga keadaan yang mana dia buat satu company baru untuk letakkan share, company A 50% dan company B 50%. So dia JV, untuk apa-apa keuntungan dia boleh bahagi. Tapi untuk menjaga kepentingan pihak-pihak ni, contohnya kalau buat JV antara dua company, jadi sepatutnya jangan sign agreement di atas kapasiti individu. Sebab kalau kita sign atas kapasiti individu, maka dalam undang-undang ni sebenarnya dia ada perbezaan di antara liability terhadap individu dan liability terhadap company. Sebab company ni, syarikat ni, dia dianggap sebagai suatu entiti yang berbeza. Sebab kalau kena saman, kalau satu company A kena saman, maka saman tu hanyalah terhadap company A. Company A sahaja yang berhutang, yang perlu wajib bayar hutang. Bukanlah pengarah. Sebab pengarah individu itu adalah berbeza dengan syarikat. So kalau kita buat JV, kalau satu individu dia hanya sign bagi pihak diri dia sahaja, tapi dia tak sign di atas kapasiti company, itu akan menyebabkan masalah. Kalau berlaku masalah di kemudian hari, nanti pihak-pihak yang lain boleh saman directly kepada individu ni. Berbeza dengan kalau dia sign di antara company-company. Okey. So kepada para penonton dan pendengar,
mungkin yang tak familiar sangat dengan dunia bisnes, nak tak nak perbincangan hari ini kena faham jugalah apakah perbezaan antara perkongsian biasa, pemilikan tunggal, beza antara PLT, sendirian berhad. Dan sendirian berhad ni kena tahu juga beza dia, shareholder, pengarah dan seterusnya lah. So semua tu adalah kata entiti-entiti yang berbeza, cara buat bisnes yang berbeza dan ada role-role dan peranan yang berbeza lah. Okay, saya rasa kita berehat dulu setakat ini untuk sesi yang pertama. Saya rasa cukup pendahuluan kot. Jadi selepas ini kita akan go lebih mendalam tentang perjanjian tu sendiri. Apakah yang perlu ada dan apa akan jadi sekiranya tak ada perjanjian and so on lah. Jadi kita berehat sebentar dan kita akan sambung selepas ini dalam sesi yang kedua nanti. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam sesi kedua topik perbincangan pada hari ini. Saya ingin mengingatkan pada para penonton dan para pendengar Borak Business Podcast yang kita akan bersiaran ataupun mengupload video-video konten yang baru pada setiap bulan, 1 hari bulan lah, 1 hari bulan dan 15 hari bulan. InsyaAllah jika tiada apa-apa aral lah yang melintang. Jadi saya sangat menyarankan untuk anda semua subscribe kita punya media sosial, TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Cuma Borak Business Podcast ni kita parking dalam channel Home of Ideas, host Hui. Setakat ni lah. Okey, baik. Berbalik kepada perbincangan kita dengan Tuan Zul Syahmi hari ini. Kita dah cerita banyak tentang perjanjian tadi kan. So untuk orang bisnes ni lah, orang peniaga ni, ahli perniagaan ni yang nak buat perjanjian, biasanya apakah detail-detail yang perlu ada dalam perjanjian perkongsian tu? Ya, baik. Terima kasih kepada Tuan Nazirul. Jadi antara perkara yang penting sebenarnya, perkara yang pertama sekali adalah untuk letakkan contact information, informasi maklumat mengenai nama penuh, IC, alamat yang terkini. Jadi biasanya kalau kita lantik peguam, jadi peguam akan buat due diligence, akan check dulu individu ni dia bankrupt ke tak. Jadi dia ni ada hanky-panky ke apa. Jadi kita boleh check dulu, ataupun kalau kita ada perjanjian di antara syarikat, kita akan check dulu syarikat ni, sama ada syarikat ni dia memang ada capital ke tak, dia memang syarikat yang betul ke, yang berdaftar ke. Kalau saya boleh celah sedikit, apa hanky-panky tu biasanya, apa benda yang tak kena biasanya, yang mungkin kalau ikut pengalaman tuan lah. Pertama, kalau kita buat agreement dengan individu, jadi kalaulah individu tu dia bankrupt, contohnya dalam keadaan jual beli rumah. Jadi kalau kita buat agreement dengan individu yang penjual dia tu adalah seorang yang bankrupt, penjual yang bankrupt tu dia tak boleh sign agreement. Jadi bila dia sign agreement, lepas tu kita bayar dekat dia, ataupun dan kemudian dia ada berkomplot dengan peguam, yang peguam lepaskan duit kepada pihak penjual, ataupun peguam pun tak tahu dan kemudian lepaskan duit kepada penjual. Jadi duit tu dah dapat, dan dia ni adalah orang bankrupt, dia lari. So tu perkara yang akan timbul lah kalau kita tak check dulu identiti orang yang kita nak buat agreement. Dan berkaitan dengan soalan benda apa yang kena ada dalam perkongsian. Benda yang apa yang perlu ada dalam perkongsian. Jadi perkara pertama yang saya nyatakan adalah contact information. Sebab kadang-kadang kita buat agreement, yang pertama tak buat agreement. Bila tak buat agreement, memang kalau kita berlaku apa-apa, kita nak saman, kita dah tak boleh nak saman sebab tak ada kita tersekat sebab nak cari maklumat, kena cari maklumat dulu, nama penuh dia punya alamat tempat tinggal dia yang terkini, dan IC dia tu
kalau kita nak dapatkan maklumat itu agak sukar kalau kita perlu upah private investigator ke ataupun apa-apa cara. Jadi tu akan memakan kos. Sedangkan perkara yang paling asas sekali kita perlu dapatkan maklumat dia dulu. Kita dah letak dah dalam agreement. Kalau dah ada agreement dah ada. Itu lebih baik bila ada agreement. Dan seterusnya apa lagi yang perlu kita ada dalam perjanjian perkongsian ni adalah mengenai pastinya siapakah yang ada kontrol dan berapa banyak peratusan pemilikan bagi setiap pihak, dan kemudian pihak-pihak tanggungjawab dia kena buat apa dari segi di dalam bisnes, dan berkaitan dengan aset kepada perkongsian juga. Aset kepada partnership tu, aset apa yang dianggap sebagai aset partnership dan aset apa yang dianggap sebagai aset peribadi. Dan dari segi kalau berlakulah masalah, jadi kadang-kadang kita buat partnership ni dengan orang luar, dengan orang foreigner. Jadi undang-undang manakah yang akan terpakai? Undang-undang Malaysia ke undang-undang Dubai ataupun undang-undang negara mana? Jadi itu perlu kita letakkan juga untuk melindungi pihak-pihak, dan juga kadang-kadang cara untuk menyelesaikan masalah tu bukan terus pergi ke mahkamah. Dia ada cara buat mediasi ataupun arbitrasi. So kalau buat mediasi tu kita boleh settle luar mahkamah dulu. Jadi perlu hantar surat dan perlu jawab dalam tempoh masa berapa lama kalau tiba-tiba dah berlaku masalah, dah berlaku breach ke keingkaran kontrak ke ataupun dah berlaku pengabaian tanggungjawab ke. Jadi surat tu perlu dijawab dalam masa berapa hari dan kemudian buat perbincangan mediasi. Jadi kalau semuanya tak berjaya, barulah ke mahkamah, saman di mahkamah. Jadi semua itu perlu dinyatakan di dalam perjanjian perkongsian. Dan cara-cara sekiranya ada rakan kongsi meninggal dunia dan ataupun sakit teruk, jadi semua tu kita letakkan, termasuklah dengan kalaulah kita nak ambil rakan kongsi baru, kriteria dia apa, siapakah yang boleh approve, perlu dapatkan persetujuan semua rakan kongsi ataupun tidak. Jadi semua tu kita letakkan di dalam perjanjian perkongsian. Faham. Lagi detail lagi ni, dan biasanya peguam memang dah ada orang kata basic terms apa yang, sebab kadang-kadang kita pun bila buat perjanjian ni sebagai ahli perniagaan, kadang-kadang kita pun tak tahu kita nak letak apa dalam perjanjian tu kan. So biasanya lawyer memang tahulah kan benda-benda macam tu. Ya, cuma dia berdasarkan bisnes tu sendiri juga. Dia antara satu bisnes dengan bisnes yang lain, dia ada keperluan yang berbeza. Jadi kita biasanya kita kena bincang dululah dengan pemilik bisnes apa yang dia perlukan, apa yang penting di dalam bisnes dia, untuk kita faham. Jadi kalau ada sebagai contoh bila tak ada perjanjian ni kan, biasanya apa insiden-insiden yang timbul? Kalau tuan ikut pengalaman Tuan Zul consult klien-klien sehingga sekarang ni dalam 7 tahun kan pengalaman kan, biasa orang tak ada perjanjian ni, apa masalah yang timbul biasanya? Yang popular. Bila tak ada perjanjian, dia masalahnya kalau kita nak tuntut di mahkamah, bila tak ada satu perjanjian yang lengkap. Contohnya antara pihak-pihak yang bertikai itu, dia bertikai mengenai contohnya antara manufacturer dengan pembeli. So bila daripada kilang dia keluarkan enjin, kemudian dijual kepada satu pihak, dijual banyak. So bila dihantar, penghantaran tu sampai ataupun tak, dan kemudian bila sampai rosak ataupun tak. So ada ke tak suatu warranty, ada ke tak suatu yang dinyatakan dalam perjanjian. Kalau tak sampai, maka pihak yang menghantar tu dia perlu ganti semula ataupun dia perlu bayar semula duit yang sudah dibayar. So bila kita ada perjanjian, maka lebih jelas. Tapi kalau tak ada perjanjian, maka susah untuk pertama pihak yang lawan tu dia akan cuba mengelak. Dia akan cuba kata, mana ada perjanjian. So bila dia mengelak, jadi kita kena cari cara-cara lain. Sebab kadang-kadang di antara pihak-pihak dia cuma calling. Dia calling, bila dia calling antara dia
tak ada bukti email, tak ada bukti WhatsApp, tak ada bukti Telegram, dan bila agreement tu dah tak ada, lagi susah. Jadi dia kata okay call, nanti nanti barang akan sampai, tapi semua call je, tak ada secara bertulis. Jadi itu lebih sukarlah kalau di mahkamah. Jadi sebaiknya pihak-pihak ni, sebab bila dia melibatkan barang beribu-ribu, beratus-ribu, juta, jadi sepatutnya pihak-pihak lebih berjaga-jaga. Tapi dalam zaman kini masih ada orang yang tak faham dan dia lebih ambil mudah. Kalau dari sudut antara rakan kongsi ataupun rakan kongsi dalam, katalah dalam company kan, biasa masalah apa yang berlaku antara partner lah? Ya, biasanya kalau antara partner ni masalah profit lah, masalah profit. Jadi kalau kita tak nyatakan secara jelas tanggungjawab dia apa, dan disebabkan itu dia boleh dapat berapa persen daripada profit. Jadi kalau kita tak nyatakan dengan jelas, nanti akan berlaku makan hati dan kemudian tak puas hati. Jadi perkara ni perlu dibincangkan dengan jelas, dan kemudian tak cukup dengan perbincangan sebab nanti lupa. Jadi perlu tulis dan nyatakan dalam agreement. So boleh jadi macam contoh ada satu partner mungkin terlebih kerja ke apa kan. So seorang lagi partner rasa bila dia buat kerja lebih, maksudnya dia kena dapat lebih lah kan. Jadi kalau benda tu tak di seal kan dalam agreement, susah lah kalau nak berlaku apa-apa tuntutan ke apa lah. Okey, biasanya kalau ada pertikaian antara rakan kongsi, biasanya nak buat macam mana? Okey. Biasanya kalau dah berlaku pertikaian, pertama kita tengok kepada agreement. Adakah dalam agreement tu dinyatakan perlu buat mediasi terlebih dahulu. Tapi kalau tak ada agreement ataupun tak dinyatakan dalam agreement tu perlu buat mediasi terlebih dahulu, maka kita boleh hantar surat notice of demand terlebih dahulu. Kita hantar surat notis tuntutan untuk menyatakan bahawa apa tuntutan kita. Kita nak minta dia kembali buat kerja ke, kembali bersama dalam perkongsian dan secara committed ke, ataupun kita memang nak tuntut daripada dia okey, dia ni dah tak bayar overhead selama beberapa bulan. Kalau ikut agreement, dia sepatutnya bayar overhead 50% ataupun 20%. Tapi dah beberapa bulan dia tak bayar, maka kita nak tuntut, ataupun nak tuntut dari segi apa? Adakah rakan kongsi ada buat suatu pecah amanah dan ambil buat suatu bisnes lain di luar pengetahuan rakan kongsi? Jadi kita tuntut di dalam notis tuntutan, dan kemudian kita berikan masa kepada dia untuk jawab dalam 14 hari, dan kemudian sekiranya tiada jawapan maka kita boleh terus saman ke mahkamah. Saman di mahkamah tu dia akan melibatkan writ saman dan penyataan tuntutan, dan melibatkan bergantung kepada mahkamah mana kita nak hantar. Kalau mahkamah magistrate, tuntutannya adalah 100,000 ke bawah. Kalau mahkamah session, tuntutannya adalah antara 100,000 sehingga ke 999,099 sen. Kalau mahkamah tinggi, tuntutannya 1 juta ke atas. Okey, part mediasi ni tak semestinya melibatkan peguam lagi kan? Dan boleh ke kalau ada tuntutan tu kita renew balik dengan agreement yang baru? Mungkin agreement lama tak ada benda tu kan. So bila dah ada masalah, kita nak masukkan dalam agreement lama. Biasanya macam mana? Ya, untuk mediasi itu pihak-pihak boleh berbincang sama ada peguam ataupun tak, boleh bincang dan kemudian bincang secara baik dan akhirnya buat satu agreement yang baru yang diperbaharui, dan pihak-pihak sign dan kemudian stampkan. Jadi untuk menjaga kepentingan pihak-pihak, sebab bila kita stampkan tu, perjanjian yang di-stampkan sahaja yang boleh dibawa ke mahkamah untuk dijadikan sebagai bukti. Macam mana pula perjanjian antara pemegang saham? Dia berbeza ke dengan ni? Sebab biasanya pemegang saham ni pun dia dah beritahu dah siap-siap share berapa benda semua kan. So mungkin tuan boleh share dekat situ. Baik. Jadi sebenarnya
perjanjian di antara pemegang saham ataupun shareholders agreement ni adalah sesuatu yang sangat penting, sebab biasanya sendirian berhad dan pemegang saham ni dia akan letakkan jumlah wang yang besar, beratus ribu dan jutaan, sebab untuk buat syarikat yang melibatkan hospital dan sebagainya. Jadi shareholders agreement, perjanjian di antara pemegang saham ni adalah lebih kompleks daripada perjanjian perkongsian, sebab perjanjian perkongsian boleh jadi bisnes yang kecil, tapi bila bisnes lebih serius dan lebih teratur dan tersusun adalah melalui sendirian berhad. Dan perjanjian pemegang saham ini dia akan meletakkan akan memberikan makluman kepada director kepada company. Sekarang ni ada pemegang saham baru masuk, dia dah letak banyak duit, jadi director dan company dia perlu lebih berjaga-jagalah dan perlu buat sebaik mungkinlah untuk company. Dan perjanjian pemegang saham ni dia akan menyatakan kalaulah berlaku kematian pemegang saham, jadi macam mana, sebab adakah perlu ikut faraid. Jadi agak lebih kompleks, agak sukar kalau saham tu nak dibahagikan ikut faraid. Jadi perjanjian pemegang saham tu dia akan detailkan macam mana masalahnya dan macam mana diselesaikan, dan juga macam mana cara untuk adakah kalaulah kita tak ada perjanjian pemegang saham ni, maka company ni dia akan jadi dalam keadaan masalah, sebab setiap hari pemegang saham dia boleh jual bila-bila masa sahaja dia punya saham. So kalau dia jual bila-bila masa kepada sesiapa sahaja, dia akan merosakkan operasi company tu. Jadi perjanjian pemegang saham ni dia akan nyatakan kalau nak jual, dia perlu ada right of first refusal, dia kena ada hak pertama dulu untuk menolak oleh pemegang saham yang asal. So pemegang saham yang asal dia kena tahu dulu bila salah seorang pemegang saham dia nak jual, dia kena bagi tahu dulu dekat pemegang saham yang sedia ada. Okey. So dan pemegang saham sedia ada boleh berbincang di antara mereka dan untuk meminjam dan kemudian membeli yang saham yang nak dijual. Kalau pemegang saham sedia ada tak nak, barulah di offer kepada pihak lain. Jadi dan dalam perjanjian pemegang saham juga ada dinyatakan mengenai macam mana kalau pemegang saham yang baru yang daripada luar dia nak masuk dan dia nak beli sebahagian besar majoriti saham tu, apa akan berlaku kepada minoriti pemegang saham. Dan minoriti pemegang saham boleh enggan untuk jual ke tak? Kalau dia enggan untuk jual, jadi susahlah untuk orang baru masuk. Sebab dia mesti nak bawa orang dia dan mesti dia nak menguasai syarikat tu. Betul. Jadi perjanjian tu dia akan menyatakan dan dia akan melindungi juga hak minoriti pemegang saham, iaitu kalau dia terpaksa jual pun perlu pada certain rate harga saham tu. Walaupun pemegang saham tu minoriti, tapi dengan agreement masih lagi boleh diberikan kuasa-kuasa seperti di majoriti. Betul ke saya punya statement ni? Walaupun dia minoriti, tapi ada benda-benda yang dia boleh decide juga. Bila dia dah ada agreement, maksudnya dia boleh contoh nak jual ke tak apa semua kan, masih lagi boleh minta dia punya persetujuan lah. Maksudnya dari segi walaupun dia minoriti, tak adalah dia perlu ikut sahaja harga yang diberikan. Dia perlu ada harga minima yang ke atas saham itu dari RM1 per saham per unit ke ataupun berapa sen per unit. Walaupun dia terpaksa sebagai minoriti dia terpaksa jual, tapi tak adalah membebankan dia dan merugikan dia. Dan dari segi pemegang saham juga, dia sekiranya kita ada perjanjian pemegang saham dia tidak boleh untuk membuat satu syarikat lain yang menandingi syarikat sedia ada tu bisnes dia. So kita boleh nyatakan secara jelas di dalam perjanjian pemegang saham.
Dan dari segi kalau pemegang saham luar masuk dan kemudian dia menjadi majoriti pemegang saham, dia akan perjanjian pemegang saham tu akan nyatakan bahawa dia akan jadi chairman pengerusi dan dia boleh ada 2 undi sekurang-kurangnya, dan dia boleh melantik nomini bagi pihak dia. Jadi semua tu akan dinyatakan dari segi kepentingan, dari segi untuk menjaga kepentingan semua pihak. Boleh ke dalam ini soalan sub je, soalan sub. Pemegang saham minoriti contoh, dia adalah asal, tapi mungkin dah ada pemegang saham baru yang masuk yang memegang saham yang lebih besar lah daripada pemegang saham asal. Boleh ke buat agreement yang menyatakan pemegang saham asal masih lagi berkuasa untuk melantik director ke? Benda itu boleh buat ke dengan agreement? Dia tak boleh. Dia kena berdasarkan siapa yang paling besar paling lah. Besar dia punya okay, peratusan faham. tu. Walaupun dia founder, tapi dia punya saham dia tu dah berkurangan. Jadi akhirnya hak undi yang terbesar tu adalah pihak yang memegang peratusan terbesar lah. Okey, faham. Baik, kita rehat dulu untuk sesi yang ketiga sebelum kita sambung lagi. Sebab sesi kedua ni saya rasa memang sangat-sangat padat dan teknikal. Jadi kita berehat sebentar dan kita akan sambung selepas ini untuk soalan-soalan yang seterusnya. Okay, kembali kita dalam sesi ketiga podcast Borak Bisnes. Kepada para pendengar dan para penonton, saya nak menyatakan bahawa Borak Bisnes Podcast ditaja setakat ini ditaja oleh Has Production, diusahakan oleh Has Production, dan sebenarnya kita mengalu-alukan untuk kolaborasi dan juga tajaan daripada pihak luar untuk kita improve lagi kualiti penghasilan konten kita pada masa akan datang. Jadi sekiranya anda semua berminat untuk berkolaborasi ataupun menjadi penaja pada episod-episod yang akan datang, kita sangat-sangat alukan dan boleh hubungi Borak Business Podcast di media sosial yang ada lah. Jadi berbalik kepada topik berkaitan dengan agreement. Kita cerita tentang proxy. Ada orang dia tak nak letak nama dia dalam company. So benda-benda tu boleh dibuat ke dengan agreement ataupun macam mana? Ada pro and cons ke? Ataupun benda ni salah ke apa? Mungkin tuan boleh share lah dekat situ. Ya. Baik, boleh sebenarnya. Walaupun seseorang tu dia tak ada nama sebagai pengarah syarikat ataupun dia bukanlah dinamakan sebagai pemegang saham, tetapi dia masih boleh ada berapa jumlah saham yang dia nak. Dia maksudnya yang dia menjadikan proxy di dalam syarikat itu. Tapi macam mana nak dijadikan orang lain sebagai wakil dia atau proxy dia di dalam syarikat itu, ialah dengan cara perlunya ditandatangani satu perjanjian lain. Perlu ada perjanjian ikatan amanah, trust deed. So bila adanya trust deed ini akan menyatakan bahawa dia adalah pemilik kepada 100% ataupun 50% yang mana dipegang oleh si A contohnya. Jadi walaupun si A ni dia memegang, tapi dari segi keuntungan masih perlu diberikan kepada pihak yang sebenar. Jadi boleh ada perjanjian di antara dia sebagai proxy, dia hanya mendapat gaji saja ataupun dia hanya mendapat berapa jumlah persen saja daripada profit, tapi sebenarnya pemilik sebenar tu adalah yang di belakang tabir ni. Tapi semua tu dijaga dengan adanya perjanjian trust deed, dan perjanjian trust deed agreement ni boleh dibawa ke mahkamah dan dia diiktiraf oleh mahkamah di Malaysia. So perjanjian tu antara pemilik sebenar dengan company ke ataupun dia dengan proxy? Walaupun jadi trust deed tu adalah antara pemilik sebenar dengan proxy. Kemudian perjanjian pemegang saham tu adalah antara proxy dengan company. So kalau macam apa-apa masalah, owner sebenar dengan proxy lah yang akan ni lah, dia bukannya tarik company sekali lah kan? Tak. Okey, baik. Kita ambil kes lain pula, antara main contractor dengan subcontractor. Biasanya ada tak agreement perlu ada agreement ataupun tak, dan apa akan terjadi kalau tak ada?
Ya, serupa juga dalam keadaan main kontraktor dengan subkontraktor, kadang-kadang mereka saling mempercayai ataupun antara kawan. Jadi tak ada agreement. Bila tak ada agreement, sekarang ni susah untuk biasanya kalau kita lantik kontraktor untuk buat renovation rumah contohnya. Kemudian kontraktor yang dilantik itu dia melantik subkontraktor yang lain. Jadi kalau tak ada agreement, jadi pihak yang melantik tuan rumah yang melantik kontraktor ini, dia hanya boleh boleh saman kontraktor ni sahaja. Okay. Sebab dia hanya ikatan kontrak tu hanya antara tuan rumah dengan kontraktor. Tapi kalaulah subkontraktor yang tak buat kerja sebenarnya. Betul. Jadi kalaulah kontraktor disaman, maka kontraktor ni kalau di mahkamah nanti dia boleh tarik subkontraktor ni. Kalau dah ada agreement, maka dia boleh tarik subkontraktor ni. Dia perlu menanggung liability lah subkontraktor ni. Tapi kalau sebab di dalam undang-undang dia ada istilah privity to contract. So subkontraktor ni adalah pihak ketiga. Dia tak sepatutnya ada dalam kontrak ni. Tapi disebabkan sudah ada agreement antara main kontraktor dengan subkontraktor, jadi subkontraktor ni dia tak boleh lari. Dia perlu menanggung liability jugalah. Jadi di antara main kontraktor dengan subkontraktor perlu ada agreement supaya untuk menjagalah kepentingan main kontraktor ni. Okey, baik. Saya rasa main sub-sub ni pun banyak banyak berlaku. Jadi pentinglah. Dia kalau macam main sub yang memang sub buta-buta gitu, macam mana? Kena ada agreement juga ke? Biasa orang main sub-sub ni kan sekadar nak ambil untung atas angin kan. So benda-benda macam tu sebenarnya boleh dinyatakan sekali dalam agreement lah. Maksudnya adakah benda tu salah? Kalau sub sahaja, maksudnya yang main kontraktor ni masih ada dalam kontrak ataupun tak, ataupun adakah pihak customer ni dia boleh terus direct dengan subkontraktor. Kalau dia dah direct, maksudnya perjanjian tu antara customer dengan subkontraktor lah. Main kontraktor dah tak ada kaitan lah. Tapi kalau main kontraktor dia masih jadi orang yang mengikat kontrak dengan customer. Jadi perlu ada agreement lah untuk menjaga kepentingan main kontraktor juga. Faham. Jadi kita ambil angle pengilang dan juga pemborong. Ada ke penting ke untuk kita letak klausa-klausa warranty ke apa dalam agreement? Ya. Klausa warranty ni dia penting. Cuma perlu dibezakan antara warranty dengan representasi. So kalau dalam undang-undang ada perbezaan. Contohnya representasi ni adalah penjual tu ataupun pengilang dia bagi tahu kepada customer yang contohnya jam ni dia adalah jam yang berkualiti dan datang dibuat daripada Sweden. Maksudnya kita nak tunjukkan kualiti tu disebabkan apa yang kita bagi tahu kepada customer beli. Disebabkan representasi itulah. Jadi customer percaya. So kalaulah terbukti bahawa jam tu sebenarnya jam yang ciplak, jam yang tipu, yang tak berkualiti, maka penjual atau pengilang ni dia dah buat satu misrepresentasi. So misrepresentation ataupun penipuan, maka dia boleh disaman lah disebabkan misrepresentation. So kalaulah dia disaman disebabkan tu dan customer layak untuk mendapatkan ganti rugi, dan kontrak tu dia boleh jadi dah boleh dibatal lah. Kecuali lah kalau pihak customer tu dia masih percaya dengan pihak penjual, ataupun mungkin ada terma-terma yang boleh diubah suai, pihak customer boleh meneruskan lagi kontrak tu. Tapi kebiasaannya taklah. Kebiasaannya pihak customer ni dah boleh tegakkan hak dia untuk dapatkan ganti rugi lah. Tapi kalau warranty ni dia berbeza dengan representasi. Warranty ni adalah pihak penjual atau pengilang dia berjanji bahawa barang ni elok, peti sejuk ni elok dalam tempoh
berapa lama, setahun, 2 setahun, 3 tahun. Jadi dalam tempoh tersebut yang dijanjikan itu kalau berlaku kerosakan maka boleh digantikan semula. Jadi kalaulah berlaku satu keingkaran di mana penjual ataupun penghilang dia tak nak kembalikan, dia tak nak tukar balik, ganti balik barang walaupun dia dah janji untuk waranti, jaminan tu dah ada, maka itu juga adalah satu keingkaran kontrak juga, breach of contract yang mana boleh disaman dan diperoleh ganti rugi disebabkan tu. Misrepresentasi ni sama ke dengan apa dalam istilah dia menipu dalam marketing? Adakah kes yang sama? Ya, boleh jadi juga. Sebab kalau kita terlebih-lebih dalam marketing, terlalu melampau dan akhirnya terbukti bukan macam tu. Jadi pihak pemilik produk dan usahawan perlu berhati-hati juga di dalam memarketkan produk kita. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih atas perkongsian Tuan Zul. Mungkin boleh berikan rumusan mungkin nasihat kepada orang di luar sana untuk lebih cakna dengan agreement ni lah. Baik, terima kasih. Jadi rumusannya adalah kepada para usahawan di luar sana, bila kita nak buat bisnes, kita cuburi bisnes, kita perlu ada modal, dan bila ada modal kita kena ambil kira juga modal untuk bab undang-undang. Sebab untuk kita mengelakkan diri kita daripada masalah yang lebih besar, kalau dah masuk mahkamah saman menyaman, itu akan menyebabkan kos yang sangat besar. Jadi untuk mengelakkan semua tu, lebih baiklah buat agreement siap-siap daripada awal. Dan sebaiknya agreement itu di review dan ataupun dibuat, didraftkan oleh peguam lah, untuk mengelakkan masalah yang rumit akan timbul. Baik. Kepada para pendengar dan penonton, sekiranya mempunyai masalah ataupun persoalan berkaitan dengan undang-undang ni, boleh macam mana nak contact? Nak tanya dekat Facebook ke ataupun macam mana? Ya. Saya daripada Tetuan Hafiz Zubir & Co. Jadi kita ada Facebook kita Hafiz Zubir & Co. Dan juga kita ada website kita, dan juga saya ada Facebook peribadi saya juga, Syahmi Zaman. Dan boleh hubungi kami di sana. Okey, baik. Jadi sesi yang sangat padat. Biasalah kita dengan lawyer ni, kita bukannya borak santai sangat. Dengan lawyer ni memang very technical, isi yang sangat padat. Saya sebagai wakil daripada Borak Business mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa juga pada hari ini untuk bersama-sama dengan para penonton dan pendengar dan berkongsi serba banyak lah, saya kata, bukan serba sedikit lah, serba banyak tentang dunia bisnes ni, especially dalam bahagian agreement dan juga perjanjian. Jadi hopefully dapat memberikan manfaat kepada anda semua, dan sekiranya anda semua ingin menyokong Borak Business Podcast agar kami boleh menghasilkan konten yang lebih baik pada masa akan datang, saya mintalah kepada anda semua untuk share video ni lebih banyak kepada orang ramai, supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Jadi saya Tuan Has dengan ini menamatkanlah sesi perbincangan pada episod kali ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa semula pada episod yang seterusnya dengan topik-topik yang menarik dan juga dengan tetamu-tetamu yang tidak kurang hebatnya berbanding dengan Tuan Zul ni. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.